khabar? Anda bersama saya Azura dalam rancangan Destinasi Rumah Bot. Ia adalah travelog yang memberikan fokus kepada destinasi-destinasi penginapan yang berada di atas air ataupun terapung. Jadi ia boleh jadi sebuah rumah, rumah rakit, bot, kapal layar, apa sahaja asalkan ia terapung. Baiklah, untuk memulakan perjalanan saya pada kali ini, saya akan melihat kawasan sekeliling dari aras 708 meter dari aras laut, iaitu berada di atas bukit atau atas Gunung Macicang. Bagaimana saya naik ke atas? Apa lagi dengan menggunakan Langkawi Skybridge Cable Car. Jom kita naik cable car. Kali ini saya akan meneruskan pengembaraan ke negeri utara. Tapi kali ini saya akan ke pulau yang diberi status bebas cukai. Mana lagi kalau bukan Pulau Langkawi. Langkawi merupakan suatu gugusan pulau yang terdiri daripada 99 buah pulau, di mana Pulau Langkawi merupakan yang terbesar. Kereta kabel Langkawi atau juga dikenali Langkawi Skycab terletak di Gunung Macicang, barat laut Pulau Langkawi, Kedah. Okey, dah sampai dekat kaunter untuk membeli tiket. Jadi seperti biasalah, kita kena masuk, dapatkan tiket, baru boleh naik ke atas. Gondola yang saya duduki atau naiki ni adalah sedikit istimewa kerana bukan saja kita dapat lihat di bahagian kiri kanan, melihat keindahan, tetapi kita boleh tengok bawah juga. Dari dalam gondola ni, mata saya dihidangkan dengan pemandangan indah, hutan hujan tropika dan laut biru yang terbentang luas. Di depan saya, hutan tropika. Di belakang saya, lautan biru. Cantik, betul. Kita akan melalui 2 stesen sebelum sampai ke puncak Gunung Macicang. Bila dah sampai di stesen kedua inilah, kita perlu turun untuk ke bawah untuk ke Jambatan Gantung Langkawi. Okey, dah sampai. Kita naik lift lah. Tu, Skybridge yang kita nak pergi tu. Dah sampai. Nak sampai ke Skybridge ni ada 2 cara. Pertama, kita boleh naik lift macam saya naik tadi, ataupun kalau anda lebih suka nak mendekatkan diri dengan alam semula jadi, boleh guna nature walk. Adalah laluan dia, sampailah ke Skybridge. Jambatan yang dibina di atas Gunung Macicang ini memang sangat mengagumkan. Nak tahu kenapa? Kerana ianya berada di atas gunung dan ianya digantung dengan hanya satu tiang besi. Tak salahlah kalau dia dikategorikan antara jambatan paling menakutkan di dunia. Tak terkata apa, keindahan ni memang saya tak tahu macam mana nak terangkan perasaan saya sekarang ni. Rasa macam burung pun ada sebab berada tinggi di atas kan. Baru tadi nampak burung helang pun tengah terbang, kami pun lagi tinggi daripada burung helang. Pemandangan di atas jambatan gantung ini memang indah, tapi anda jangan ketinggalan untuk naik ke puncak. Kerana di atas ini, kita boleh menikmati pemandangan Langkawi dan kawasan Pulau Thailand. Ini adalah antara lokasi tarikan yang terdapat di Langkawi. Kini saya berada di puncak Gunung Macicang iaitu 708 meter dari aras laut. Tengok, kita dah tengok keindahan Pulau Langkawi dari atas. Sekarang saya nak bergerak ke lokasi penginapan saya. Di mana? Ayuh ikut saya.
Kompleks Jeti Pelancongan di Pekan Rabu. Dan selepas ini saya akan menaiki bot untuk pergi ke tempat penginapan saya, iaitu di Chalet Terapung Best Tuba. Tempat ni, lokasi dia terletak di antara Pulau Dayang Bunting dan juga Pulau Tuba. Jadi saya rasa elok kita masuk sekarang, nanti takut tertinggal bot dah pula. Jom. Macam biasa, tiba masanya untuk saya ke tempat penginapan terapung saya. Penginapan saya kali ini adalah Chalet Terapung Best Tuba yang terletak di Pulau Tuba. Untuk ke sana, saya perlu menaiki bot Best Tuba dari Jeti Datuk Syed Omar yang terletak bersebelahan dengan Jeti Pekan Rabu untuk ke Pulau Tuba. Terima kasih, bang. Okey, saya dah sampai di tempat penginapan saya, iaitu di Chalet Terapung Best Tuba. Seperti biasa, kita akan masuk check-in, tengok bilik, chill, lepak sekejap. Lepas tu kita keluar jalan-jalan. Jom ikut saya. Tibanya saya di Chalet Terapung Best Tuba, seperti biasa, saya akan daftar masuk terlebih dahulu dan kita akan masuk ke dalam bilik. Hai, selamat datang ke Chalet Terapung Best Tuba. Terima kasih. Hai, nama saya Zura. Saya nak check-in. Oh, boleh? Chalet Terapung Best Tuba ini terletak di Selat Bagai Nyor di antara Pulau Tuba dan Pulau Dayang Bunting. Ia mempunyai 4 unit chalet terapung, 1 ruangan santai serta 1 restoran terapung. Chalet Terapung Best Tuba ini telah mula beroperasi pada 1 Ogos 2020. Setiap chalet lengkap disediakan dengan 1 katil queen, tandas, televisyen dan balkoni buat mereka yang ingin bersantai. Assalamualaikum. Wow. Memang comel. Okay, terima kasih banyak-banyak, Cik. Nanti apa-apa nanti saya datang cari Cik lah. Okey. Okay, thank Selamat you. rehat. Terima kasih. Okey. Okeylah. Lepas ni nak buat aktiviti apa? Tunggu. Nanti saya kongsikan. Setelah menukar pakaian, saya apa lagi? Bersiap sedialah untuk melakukan aktiviti menerokai Pulau Tuba. Selamat tinggal! Di Pulau Tuba ini, kita boleh menerokai pelbagai jenis aktiviti kampung dan menyantuni sendiri nelayan-nelayan yang ada di sini. Jadi, saya tidak ingin melepaskan peluang dan pergi merasai sendiri bagaimana kerja-kerja nelayan dilakukan. Hari ini ada dapat banyak hasil ke, Cik? Boleh lah 30 hantar macam tu tadi. Ya. Kalau kita tengok besar. Oh, besar-besar ni. Ni makcik punya jala ni nampak baru je ni. Jalan lama. Lama. Oh, pandai makcik jaga. Boleh nak tengok makcik? Boleh. Macam tu je. Senang je. Nak try. Nak boleh try. Berpeluang beramah mesra bersama Makcik Kamariah yang sedang menjala udang dan merasai sendiri menebar jala memang satu pengalaman baru untuk saya. Dekat mana lagi nak dapat pengalaman macam ni? Cuba bagi tahu. 2, 3. Pandai. Boleh tu. Boleh lah. Sejujurnya, memang nampak senang. Tapi ianya tidak semudah yang disangka. Kemudian, saya mendekati Mak Long sekeluarga yang sedang mencari siput kabung. Apa yang menarik perhatian saya adalah siput tersebut, mereka melekat antara satu sama lain. Disebabkan itulah siput itu dinamakan siput kabung. Assalamualaikum, Mak Long. Salam. Ni, apa nama siput ni? Sebut kabung. Kabung. Ya. Biasa orang buat masak apa? Buat rebus. Lepas tu buat kerabu. Susah. Duduk atas bot. Nak buka. Bukan itu saja. Saya juga berpeluang merasai sendiri siput kabung tersebut. Segar dari laut. Boleh makan. Jangan tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa masin. Terima kasih. Masin air laut. Saya boleh bayangkan. Taruh lemon. Tabasco sauce pun okey. Kalau nak Tabasco sauce boleh, tak nak letak lemon je pun dah sedap dah. Terima kasih banyak-banyaklah Mak Long bagi saya peluang duduk sini santai-santai. Bukannya selalu orang ramai dapat buat kan? Dapat makan lagi. Rasa sikit yang fresh, yang segar. Okeylah, Mak Long, terima kasih. Jumpa lagi InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat semua. Selamat berjaya semua. Terima kasih. Seterusnya, saya tidak membuang masa untuk melakukan aktiviti seterusnya di mana Abang Den akan bawa saya mencari beronok.
Laut yang dikenali sebagai bronok atau ada yang memanggilnya sebagai kentang laut dan lintah kegasi ini sangat unik dan hanya boleh didapati di Langkawi. Ini bronok. Jika dilihat dari rupa hidupan laut ini, seakan-akan sama dengan gamat. Okey, inilah dia bronok. Makanan boleh dikatakan eksotik untuk penduduk di Langkawi. Cara masakan dia adalah membuat kerabu. Dan saya baca juga bronok ni tak boleh duduk luar lama-lama. Sebab kalau dia duduk kat luar, maknanya dekat luar daripada air, dia akan cair. Terus masukkan dalam sarung dia, biarkan dia dekat dalam air. Air pasang yang mencecah paras dada menyukarkan saya dan Abang Din untuk mencari bronok. Namun, ianya tidak mematahkan semangat saya untuk meneruskan pencarian sehinggalah saya berjaya mendapatkan satu bronok. Nampak? Kecil macam saya. Okey, jom kita dapat 10 kan? Okey. Kejap lagi kita akan buat kerabu kita makan. Okey. Okey. Sebelum balik, Abang Din bawa saya pusing-pusing pulau dan saya berpeluang melihat formasi-formasi batu-batu di Gua Pulau 5 yang terhasil beratus tahun dahulu. Namun disebabkan angin dan ombak yang kuat, kami tak dapat masuk dekat dengan gua tersebut. Oh, tengok tu. Abang Din juga membawa saya memberi burung helang makan serta mengelilingi paya bakau. Banyak yang saya belajar mengenai bakau yang ada di pulau ini. Setelah selesai pusing-pusing pulau dan paya bakau, kami pulang ke chalet terapung Bestuba untuk meneruskan aktiviti kami, iaitu sediakan kerabu bronok. Yeay! Saya dah tak sabar nak jadikan bronok yang saya cari tadi menjadi kerabu. Dah. Sampai. Ada lagi aktiviti yang akan kita buat sekejap lagi. Okey, tadi kita dah keluar ke laut, dah dapat kita punya hasil pada hari ini iaitu bronok. Makanan yang eksotik boleh terdapat bukan sahaja di Pulau Tuban tapi di seluruh kawasan Pulau Langkawi juga kan. Jadi bersama saya adalah Kak Siti. Kak Siti akan tunjukkan kepada saya bagaimana kita nak buat kerabu bronok ya. Untuk membuat kerabu bronok, pertama sekali kita harus mencuci bronok terlebih dahulu serta keluarkan lumpur yang terdapat dalam badannya dan kemudiannya dipotong halus. Bahan asas yang diperlukan ialah bawang besar, belacan, serai, asam jawa, cili, kelapa, pucuk janggus, beras yang digoreng, kerisik serta penambah perasa. Apa yang senangnya, semua bahan ini akan digaulkan bersama dengan bronok. Tekan lagi. Tak sabar nak rasa ni. Alright. Okey, saya nak rasa. Sedap ah. Bau dia pun sedap. Campuran dengan pucuk janggut ni pun dan memang pada saya dia pedas sikit lah. Tapi apa-apa hal, sedap. Terima kasih Kak Siti. Sama. Inilah dia makanan eksotik di Pulau Tuba. Menginjak petang, saya meneruskan lagi aktiviti saya di chalet terapung Bestuba ini. Apa yang boleh saya katakan, kalau datang sini memang tak akan bosan kerana ianya dipenuhi dengan pelbagai aktiviti. Untuk petang ini, saya nak pergi ke tengah laut untuk menikmati keindahan matahari terbenam. Bukan selalu kita dapat pengalaman yang sebegini kan. Dan saya memang rasa bersyukur sangat kerana diberi peluang untuk berjalan-jalan dan tunjukkan kepada anda apa yang terdapat di negara kita sendiri. Tak payah nak pergi melancong jauh-jauh. Kat Malaysia ni banyak sangat tempat-tempat yang menarik dan boleh juga mendapat pengalaman sehebat jika anda pergi ke luar negara. Macam ni. Tempat kita walaupun dia panas, tapi bila berada di luar ni, angin sejuk, minum buah kelapa, air kelapa ni sambil melihat matahari terbenam.
semalam pada malam ini, kami dihidangkan dengan pelbagai makanan laut. Saya pun tak lepaskan peluang untuk barbecue ayam dan menikmati kesedapan masakan yang telah disediakan oleh Kak Siti. Memang sangat puas hati. Chalet Terapung Best Tuba ni adalah hasil pemikiran ahli-ahli lembaga yang bagi peluang kepada penduduk Pulau Tuba untuk menambahkan peluang ekonomi melalui pekerjaan yang akan kita tawarkan di Chalet Terapung dan projek-projek lain. Banyak tempat lah kita dah pergi tengok passion Chalet Terapung ni dan kita rasa ada impact yang baru lah untuk pelancongan Pulau Tuba. Hari pertama saya di Chalet Terapung Best Tuba ni dah sampai ke penghujungnya. Tapi tak apa. Yang penting hari saya memang lengkap kerana saya dapat melakukan pelbagai aktiviti dengan orang kampung. Saya dapat pergi cari siput gabung. Saya juga belajar cara nak menjala walaupun tak menjadi, tapi tak apa asalkan dapat pengalaman tu. Dan yang paling seronok juga buat saya adalah untuk mencari beronok. Itulah sebab saya pun dah banyak sangat aktiviti main dekat luar tengah panas dengan air laut semua kan. Memanglah penat. Sebab itulah saya kata saya punya malam ni dah sampai ke penghujung. Esok ada lagi aktiviti yang saya nak lakukan. Apa dia? Kalau dengan saya, mestilah aktiviti tu kena seronok kan? Nak tahu? Tunggu esok. Selamat malam. Bila dah kenyang, mata mulalah mengantuk. Apa yang boleh saya katakan kepada mereka yang betul-betul mencari ketenangan? Di Pulau Tuba, inilah pilihannya. Bila malam mulai menyinggah, Pulau Tuba ini sepi tanpa sebarang bunyi. Memang sangat tenang tanpa gangguan. Okey, sebelum saya balik atau pergi ke Tanah Besar, saya ingat saya nak pusing kampung sebab saya dah buat banyak perkara yang melibatkan air. Sekarang saya nak pergi ke darat, mungkin naik motor, kita jalan. Tengok apa ada di kawasan ataupun di Pulau Tuba ini sendiri. Sudahkah anda bersedia? Okey, jom kita jalan-jalan. Kalau semalam saya menerokai di pulau dan lautan, hari ini saya akan menjelajahi di darat pula, iaitu perkampungan di Pulau Tuba. Kita datang ke Pulau Tuba, kita ikut cara orang Pulau Tuba, naik motor untuk keliling kampung. Jom. Dah pun sampai di tempat yang saya betul-betul nak datangkan. Di sini saya akan berkenalan dengan beberapa orang sebab ada aktiviti yang sangat menarik yang saya nak tunjukkan kepada anda. Tetapi sebelum tu, saya nak anda melihat keindahan yang boleh didapati di Pulau Tuba. Jom, ikut saya. Inilah dia. Duduk dekat pulau kan, macam-macam kita boleh lakukan. Dan pada saya yang paling seronok apabila kita rasa macam tension ataupun stres, lihat saja keindahan lautan yang berada di sini. Cantik kan? Antara aktiviti di sini ialah kita dapat menyantuni orang kampung. Untuk kali ini, saya akan berjumpa dengan pengusaha kampung, iaitu pengusaha tikar mengkuang dan pengusaha satar ikan. Assalamualaikum. Salam, masuklah rumah kami ni. Terima kasihlah. Sajalah jalan-jalan kat Pulau Tuba ni. Kata ada orang boleh buat menganyam. Nganyam boleh juga. Sata Best Tuba. Terima kasih Kak Ana, Kak Siti kerana menunjukkan kepada saya produk-produk yang terdapat dekat Pulau Tuba ni. Sata Best Tuba memang sedap.
Hari ini puas hatilah sebab saya dapat pusing Pulau Tuba ni dengan menggunakan motor. Bermakna saya boleh masuk ke tempat-tempat yang mungkin susah orang lain nak masuk. Dan juga dapat beramah mesra dengan orang kampung. Dapat belajar macam-macam lah. Tapi sekarang pun saya tengah kena urusan sebenarnya. Kena keluar daripada Pulau Tuba. Bot pun dah tunggu. Jadi nak kemas-kemas barang. Lepas tu akan gerak keluar daripada Pulau Tuba. Selamat tinggal. Diharap berjumpa lagi Pulau Tuba. Jalan dulu, okey? Setiap permulaan pastinya ada pengakhiran. Begitu juga dengan pengembaraan saya di Chalet Terapung Best Tuba. Tapi saya tidak menyesal datang ke sini dan sangat mengalu-alukan sesiapa yang mahukan ketenangan untuk datang ke sini. Pastinya tidak akan menyesal. Menin! Jumpa lagi! Dengan hati yang berat, saya akan meninggalkan salah satu pulau kegemaran saya, Pulau Langkawi. Tapi itulah dia kan, bila kita dah berjalan mesti ada titik pengakhiran kan. Jadi apa saya nak cakap adalah pengalaman yang kita dapat pastikan kita simpan di dalam minda kita, dan kalau boleh kita kongsikan dengan orang ramai supaya orang lain pun dapat mengetahui keindahan dan keunikan yang terdapat di negara kita Malaysia. Tapi saya juga teruja untuk mengetahui ke mana lokasi saya yang seterusnya untuk destinasi rumah bot. Jadi pastikan anda terus bersama saya Azura Zainal. Kita jumpa di episod yang akan datang. Bye-bye.